Okey, kembali lagi dalam Persona XY, inspirasi generasi XY. Kita cakap pasal sahabat lagi. Betul, Zahira. Awak tahu tak bezakan antara sahabat sejati dan juga rakan karib? Ada beza ke? Itulah. So, kadang-kadang kita sebut rakan, teman, kawan, sahabat baik, sahabat karib. Banyak sangat terma, kadang-kadang kita tak tahu macam mana kita nak nilaikan kawan kita yang ada dekat sebelah kita ini. Oh, ni sahabat aku. Ataupun ini kawan aku je. Ataupun ni rakan karib saja. Itu yang kita nak tanyakan Dr. Zahira. Macam mana, Doktor, kita nak bezakan antara rakan karib, sahabat sejati, kawan baik? Ada beza ke semua tu, Doktor? Ada beza, Ada beza. Sebab kalau dalam kajian yang saya lakukan, saya akan tanyakan dulu pada informal lah. Saya akan bagi satu map yang macam, okey, kalau lagi dekat orang tu dalam bulatan tu, maksudnya orang tu yang dia paling rapat. Dan I tanya balik, kenapa you letak orang ni dalam bulatan ni? Okay, antara dia punya kriteria dalam sahabat akrab ni, ayat yang paling selalu dengar lah, mesti orang tu boleh dipercayai. Kepercayaan tu adalah benda yang pertama dalam hubungan persahabatan akrab. Hubungan persahabatan lain mungkin kepercayaan tu tak perlulah nak ada terlalu tinggi kan, macam sahabat yang kawan yang kita jumpa biasa-biasa kan. Tapi kalau sahabat akrab ni, antara elemen utama dia kepercayaan. Selain tu, sentiasa ada bila diperlukan. Diperlukan ni tak semestinya kena ada fizikal. Mungkin kalau dia duduk jauh, dia boleh, kalau telefon je, dia akan angkat atau dia akan reply WhatsApp ke. Dia sentiasa ada, sentiasa di situ. Itulah orang faham kata, a good friend in need is a good friend indeed. Orang faham? Orang faham cakap. Saya cakap. Itu contoh. Okey, tadi Zahira awal tadi, kalau saya lihat tarik ke belakang sikit perbincangan, tadi Zahira kata berkenaan dengan bandingan antara di barat dan juga di Asia ini misalnya. Kita ada friendship family friendship ini pun ada dalam kehidupan kita. Kalau saya lihat di filem-filem luar negara, banyak dia menengahkan family friendship itu ada. Tapi kalau dekat Malaysia sendiri, sesuai kajian doktor ini, macam mana kita melihat family friendship ini? Kadang-kadang kita lihat, adakah kalau kata sangat rapat dengan keluarga itu, menjadikan dia sukar untuk percaya kepada orang luar? Orang luar. Maknanya terlalu rapat dengan keluarga, nak rapat, nak percaya orang luar pun dia jadi susah. Sebab tak ada orang yang boleh jadi macam keluarga dia. Okey, hubungan keluarga ni dia satu hubungan yang ideal relationship. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak ada hubungan persahabatan, kita macam compare relationship yang ideal dalam keluarga tu dengan relationship kita dalam persahabatan. Okey, bagi setengah orang, dia rasa yang macam sebabkan hubungan yang terlalu ideal dalam keluarga ni, dia rasa kawan baik dia adalah dia punya keluarga. Macam dia punya ayah, dia punya kakak. Sebab dia rasa hubungan tu unconditional love. Kasih sayang yang tak ada batasan. Yang tak mungkin dia dapat capai dengan orang luar. So jadi mungkin sihat tak kalau ada fikiran macam ni, Doktor? Nak kata tak sihat sangat. Tak boleh juga Tak boleh juga. Tapi sebab kita tak boleh nak compare hubungan persahabatan dengan hubungan keluarga. Sebab hubungan keluarga memang satu hubungan yang utuh. Memang dah utuh. Yang utuh. Ya, betul. Tapi kita tak boleh nak kata semua keluarga utuh. Ada keluarga yang tidak utuh juga kan. Jadi itulah. Tapi ada juga orang yang langsung tak ada sahabat. Normal ke? Normal ke, Doktor? Betul ke dia tak ada sahabat? Betul ke tak ada sahabat? Sebab macam tadi Pak Hafiz dah katakan, persahabatan ni definisi dia sangat luas. Kadang-kadang ada orang, bukan setakat ahli keluarga, kucing pun dia anggap macam kawan baik dia, best friend dia. Cakap dengan kucing? Cakap dengan kucing. Ada masalah cakap dengan kucing. Tapi bagi saya, tak boleh nak kata mustahil tak ada sahabat, tak ada sahabat akrab semua kan. Tapi cuma nasihat saya kepada mereka yang tak ada sahabat akrab, yang dirasa macam, saya keseorangan di dunia ini, macam tu kan. Benda pertama yang paling penting adalah sayangi diri sendiri. Kerana diri sendiri adalah sahabat yang paling baik untuk diri kita. Dia macam mana kata? Best friend yang paling forever lah. Walaupun kalau you rasa you tak ada sahabat, you ada diri sendiri sebagai you punya sahabat yang sentiasa
kenal siapa diri you sendiri. Tapi Jadinya ya. kita boleh pujilah sahabat kita. Sebab bila kita anggap diri kita sebagai sahabat baik, kita boleh puji handsome-nya kau hari ni. Contoh. Duduk depan cermin. Saya tahu, saya contoh. nampak tadi buat depan cermin kan. Betul. Itu salah satu teori juga. Okey, saya cuba kaitkan doktor antara introvert dan juga extrovert. Adakah introvert ini kurang sahabatnya berbanding dengan extrovert atau bagaimana sebenarnya kita ingin kaitkan dengan terma introvert dengan extrovert ini? Okey, selalunya orang yang introvert ni dia prefer kawan yang circle of friend yang lagi kecil berbanding mereka yang extrovert. Kalau extrovert ni kita kadang-kadang kita boleh panggil sebagai social butterfly. Dia mudah nak berkawan dengan orang. Tapi mungkin pemilihan sahabat akrab bagi social butterfly ni bukanlah semua tu kawan akrab. Semua tu mungkin hanya sebagai kawan. Kawan biasa, kawan yang boleh hi bye. Tapi mungkin bagi orang yang introvert ni, dia keep their circle small and kawan-kawan ni lah kawan yang dia rasa paling dia sayang, paling dia sehidup semati. Dia quality over quantity lah. Quality over quantity, yes. Betul. Okey, jadi maknanya kalau anda kata seseorang itu tidak langsung mempunyai manusia sebagai rakan karib ataupun kawan sejati dia, apa impak yang akan mereka dapat dalam kehidupan sosial mereka ni? Okey, kita balik kepada pepatah orang Perak kata. Okay. No man is an island. Tak ada siapa yang boleh hidup sendiri dekat dunia ni. Kita perlukan orang lain, kita perlukan each other, kita perlukan masyarakat kan. Jadi impak dia sangat besar lah kalau orang tak ada langsung sahabat dalam hidup dia. Sebab sahabat ni tak kira, macam tadi definisi dia, tak kira siapa pun yang dia definisikan sebagai sahabat adalah penting untuk dia punya perkembangan diri, dia punya kesihatan diri juga, mental health dia. Sebab sahabat ni adalah individu yang boleh mendengar, boleh menerima, especially kawan yang baik lah, boleh menerima seseorang itu seadanya, menerima baik dan buruk. Maknanya boleh check and balance diri kita, kehidupan kita juga. Kalau tak asyik ikut diri sendiri. Tapi orang kata dalam kawan baik ini pun tak boleh nak terasa juga kan? Tak boleh nak terasa. Kalau dia bagi teguran kat kita. Betul lah tu. Betul, kalau dalam persahabatan yang betul-betul sihat, boleh menerima dan memberi kritikan yang membina. Bukan kritikan. Yang membina lah. Yang membina. Kalau tak membina tadi akan jadi toksik berbalik kepada tadi. Tapi sebab memandangkan sosiologi persahabatan dia sangat unik subjeknya, kajiannya, kita ingin tahu juga, tadi saya pun bincang dengan Zahira soal berapa lama doktor pernah jumpa sahabat yang begitu panjang usia persahabatan mereka, atau bagaimana kita ingin menilai adakah setahun itu layak digelar sebagai sahabat baik ataupun kena 10 tahun barulah jadi sahabat baik. Kalau dalam kahwin kan 5, 10, 15 tahun kan. Bagaimana pula dengan sahabat sebenarnya? Okey, dalam persahabatan ni kalau kita nak kata jangka perkenalan tu tak boleh nak reflect hubungan, keakraban dalam hubungan. Mungkin ada orang dia kenal 10 tahun tapi dia tak rasa pun orang tu sebagai kawan baik dia. Macam kita kawan sekolah, kenal dah 10 tahun tu kan. Tapi bukan semua kawan sekolah tu kita anggap sebagai kawan baik. Mungkin ada seorang dua yang kita rasa macam betul-betul sahabat boleh baik. Klik, kan? Boleh klik. Jadi jangka persahabatan, jangka perkenalan dalam persahabatan tu kita kata tak bolehlah 100% kata boleh menunjukkan yang hubungan tu akrab, seakrab-akrabnya. Maknanya tak semestinya kalau kita berkawan dah 10 tahun, orang tu akan menjadi sahabat karib kita. Mungkin yang baru berkawan dengan kita, mungkin baru setahun, 2 tahun, dia merupakan kita punya sahabat karib. Boleh jadi? Betul. Boleh jadi macam itu. Tapi kita kalau kita lihat juga dalam soal yang panjang bersahabat ini, kadang-kadang kita tahu kalau kata berkahwin misalnya, kita akan melihat bahawa macam saya kata tadi, bila wanita kahwin, suami tak bagi dah perempuan berkawan dengan kawan-kawan baik dia, nak suruh duduk dengan dia je. Macam mana itu, adakah terjatuh dalam kategori menjadi toksik itu? Gelap. Berat jawab soalan ni. Selalu saya baca macam itu. Macam mana nak kata, kalau nak sentuh tentang hubungan suami isteri, saya tak nak sentuh lah sebab itu bukan bidang saya. Tapi bila berkeluarga, kita ada komitmen yang banyak, komitmen yang berbeza kan. Jadi mungkin sebagai pasangan kena lebih terbuka sikit
untuk bagi kita punya pasangan keluar, nak mengopi ke, nak mengetih sekejap-sekejap bolehlah. Janganlah sampai tengah malam. Jangan sampai tengah malam. Dengan orang perok dah kata. Betul sebab kita lihat perkongsian banyak kisah-kisah macam ni yang kita cuba bawa kepada anda supaya anda faham soal mana yang perlu kita dahulukan, soal mana yang perlu kita letakkan posisi sahabat itu di mana dan sebagainya. Sekali lagi kita terima kasih kepada doktor yang sudah memberi jawapan yang cukup cemerlang pada kita Zahira. Bukannya mudah untuk mengkaji sosiologi persahabatan yang bukannya subjek yang common sebenarnya, tapi subjek yang sangat rare yang dipelopori sebenarnya oleh doktor. Jadi terima kasih kepada Dr. Nur Hafizah Ahmad Fazil, pensyarah kanal Sosiologi Persahabatan Universiti Sains Malaysia USM. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih. Baik, dan kita selepas ini kita akan ada seorang lagi tetamu untuk kita bincangkan dengan topik yang menarik juga Zahira. Nantikan. Kita nantikan siapakah tetamu kita selepas ini. Kita berehat seketika. Pesona XY, inspirasi generasi XY.